Okay, kalau awak ada buku modul hari ni, buka modul muka surat 55. Muka surat 55, 55, 55. Ada peta. So, buka modul. Dah sedia? Ambil modul, buka buku surat 55. Peta je, kita tengok peta hari ni. Alright. So, okay. Okay, dah sedia Okay, kita tengok satu-satu dulu. Okay, peta ini kita boleh lihat, kita boleh bahagikan dia kepada beberapa bahagian. Yang penting, yang pertama sekali, awak kena ingat arah mata angin dulu. Ingat lagi tak arah mata angin? Jonting pula sini. Ingat lagi tak arah mata angin? Ingat. Yang hidupnya Runisha je lah kelas ni. Alright. Okay. Okay, arah mata angin. Ni apa? Utara. Bawah? Selatan. Selatan. Timur. Barat. Okay. Okay, lagi apa sebelah sini? Ini Timur Laut Tenggara. T sebelah kanan. B sebelah kiri. Kalau kanan TL, barat laut pun sebelah kiri sini. Sebelah-sebelahan barat laut, barat daya. So bila dalam peta pun sama. Soalan tu boleh keluar. Dia akan tanya, okay, apakah ciri fizikal yang ada di bahagian barat daya peta? So kena pasti barat daya peta di sini. So kena tengok ciri fizikal apa yang ada di sini. Okay, itu adalah arah mata angin. So bila kita ada arah mata angin ni, kita boleh jawab semua soalan dengan mudah insyaAllah. Okay, so bila kita soalan akan tanya, okay, nyatakan ciri fizikal di bahagian timur laut peta. Okay, dengan awak ada peta kan? Okay, dengan awak ada peta. So, boleh tak bagi tahu saya dalam peta ni, apakah ciri fizikal yang terletak di timur laut peta? Siapa tahu? Siapa boleh jawab? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan orang. Okey, bolehlah. Okey, so timur laut peta. Ada apa? Ciri fizikal. Ingat lagi tak ciri fizikal? Sungai. Sungai. Okey, betul. Lagi? Apa ada dalam ni lagi? Kita nampak tak warna garisan coklat? Kontur. Ya, kontur. Kontur itu kita merujuk kepada tanah tinggi kan? Kalau tanah tinggi tu maknanya apa? Dekat kawasan tu ada apa? Gunung. Bukit. Ya, ada gunung ataupun bukit. Kalau Johan kata bukit terbang. So ada bukit, ada sungai. Itu adalah ciri fizikal yang ada dalam ni. Ada tak warna hijau? Dekat bukit ada tak warna hijau tu? Ada. So kawasan itu maknanya ada apa? Aktiviti pertanian. Hutan tak kawasan tu? Itu adalah kawasan pertanian. Hutan ada tak? Tiada.
Tak ada. Sebab tak ada macam awan tu kan. Kepul-kepulan awan hijau tu tak ada. So dia situ adalah kawasan pertanian. Maknanya dekat situ ada ciri fizikalnya ada 3 tanah tinggi, sungai dan dua tanah tinggi dan sungai, bukit. Tanah tinggi tu maknanya merujuk pada bukit ataupun gunung lah. Dan juga ada sungai. Okay. So itu adalah ciri fizikal yang terletak pada timur laut peta. Okey, nyatakan nama kawasan ataupun nama ladang yang terletak di tenggara peta. Nama ladang yang terletak di tenggara peta. Ladang naga. Ladang naga Ladang mas. naga. Ladang naga mas. Naga Mas tu dah center dah. Tenggara. Ladang air manis. Ladang air manis. Ya, ladang air manis. Bagus. Ladang air manis. Okey, nyatakan aktiviti ekonomi yang terletak di timur peta. Namakan kegiatan ekonomi yang terletak di timur peta. Pertanian. 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 Bagus. Okey, apa jenis tanaman dekat situ? Padi. Padi. Ya, sawah. Sawah padi. Bagus. Okey, so kalau kita lihat secara keseluruhannya dalam peta ini, apakah kegiatan ekonomi yang utama dalam kawasan peta ni? Pertanian. 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 Okey, namakan tanaman ataupun tanaman yang ada dalam peta tersebut. Getah. Padi. Getah. Padi. Ya. Kelapa Ya. sawit yang ni. Kelapa sawit yang ni. Ya, betul. Ada 3, getah, padi dan kelapa sawit. Okey, bagus. Bagus-bagus. Okey, itu ialah kita nak merujuk kepada menggunakan arah mata angin. Okey, so kita dah dapat kenal pasti arah, maknanya kita dah mudah untuk menjawab soalan. Okey, yang seterusnya, ingat lagi tak macam mana kita nak mengira RG? RG, rujukan grid. Ingat lagi tak? Ingat. 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 Kita sebut garis nombornya tu kan. Kita nak sebut yang mana dulu? Yang melintang dulu ke yang menegak dulu? Yang melintang. Yang melintang. Yang melintang. Yang melintang tu kita panggil apa? Garisan apa tu? Ya ke garisan melintang? Kita ingat semula. Okey, kita buat colour lain lah. Okey, colour kuning. Nampak sikit. Okey, so kalau katakan untuk RG RG ala tebal lah pula. Okey, RG. Okey, kita akan sebut garisan yang timuran. Maknanya garisan timuran itu adalah garisan yang dia menaik mengikut arah mata angin timur kan. Yang ke kanan ini namanya garisan timuran. Garisan timuran. Garisan timuran ni maknanya garisan tu dia bertambah ke kanan kan. Ke kanan itu bahagian timur. Kan? Kemudian diikuti dengan garisan utaraan. Kerana apa? Nombor itu dia menaik ke arah utara. Itu namanya garisan utaraan kan. Alamak kat sini tak nampak. Okey, tak apalah. Garisan utaraan. So, bila awak tulis RG, kalau katakan RG 6 angka ini, untuk ingatan awak, RG 6 angka ini merujuk kepada satu lokasi, satu lokasi. Maknanya satu titik lah. Satu titik. Kalau katakan kita nak tentukan RG bagi kawasan kubur. Kita senang cari kan kalau kita ada RG. Kalau awak kata dengan kawan awak, tolong jom kita pergi ke kubur arwah atuk. Dekat mana? Oh, dia dekat RG
061 mana? Kita agak-agak kan 061 178 contohnya. Oh, saya tahu tu kat situ. Boleh tak macam tu? Kan? So kita bila kita tahu RD satu lokasi tu dengan tepat, kita mudah untuk pergi ke kawasan tersebut. Kalau orang kata tu kita pergi ke kubur arwah tu kita, kat mana? Alah yang dekat situ-situ, dekat sini-sini. So lokasi tu sesiapa yang tak pernah sampai memang takkan jumpa tempat tu. Gitu kan. So dengan RG 6 angka ini memudahkan kita menentukan kedudukan satu lokasi itu dengan tepat. Okay, so kalau katakan kita nak menentukan lokasi bagi awak tengok rujuk pertawa Okay, kita tengok kubur dekat bukan kubur. Okay, nampak tak Kampung Taragang? Cuba cari Kampung Taragang. Jumpa tak? Jumpa. Okay, Kampung Taragang. Cuba tentukan RG bagi tokong di Kampung Taragang. RG di Kampung Taragang. Ada yang dapat? Kosong enam tiga 183 183. 063 183. Okey, boleh? Boleh? Dapat? Ada tak jawapan yang lain? Okey, kalau tak ada jawapan lain, mana yang lain sama ke? Yang lain sama? Okey, saya anggap samalah sebab semuanya senyap je. Senyap tanda setuju agaknya. Ke tanda tertidur ke. Allahuaklam lah tu kan. Okey, so betul 063 183. Okey, so kita tengok soalan masjid yang seterusnya. Masjid di Kampung Taragang. Okey, berapa? Berapa RG dia? Kampung Taragang dekat sini, cari masjidnya. Okay, dah dapat dah? Okey, saya tak jumpa basket dekat mana. Sebelah je dengan tokong tu. Sebelah je. Dah tu masjid ke? Kuil. Masjid kan? Sebab dia macam tak habis, dia bukannya ke bawah kan, dia condong sikit dia punya tu. Belah je. Masjid di Kampung Taragang. 164 183 064 183. Okey, yang lain macam mana? Kosong 64183. 064 183. 064 183 boleh. 064. Okey, bolehlah
064 183 ataupun 065 pun boleh. 065 183 boleh, 184 pun boleh, tak jauh. Okay. So, itu RG bagi masjid. Okey, kita tengok lagi. Kita teruskan dengan lagi 2 RG. Okey, yang seterusnya kuil di Simpang Meranti. Jumpa tak Simpang Meranti? Arianti dah jumpa dah petanya? Dah, cikgu. Dah, cikgu. Alright. Cuba cari. Okey, cari Simpang Meranti. Ingat lagi tak yang lain macam mana nak cari RG? Kalau ada masalah bagi tahu cikgu. Kita buat sama-sama. Simpang Meranti RG apa tadi? Kuil di Simpang Meranti. Ni Simpang Meranti. Cari kuil nama ni. Cotek ni, tik. Sini. 087 087 39 139. 087 139. Okey, yang lain sama ke tidak? Sama tak? Aizik, sama tak Aizik? Aizik? Alia? Tenggelam dalam buku. Okey, so kita teruskan. Okey, betul tadi RG kuil dan akhir sekali kita tengok RG kubur di Kampung Batik. Mana Kampung Batik? Di sini. Nampak tak kubur? Kecil situ. Kampung Batik. Satu lima satu tujuh tiga. 115 173. Okey, betul. Okey, M44 betul Tahniah Runisha. Yang lain saya harap sama juga. Mungkin malu nak cakap kan. Tak gosok gigi lagi ke apa. So dia malu nak cakap walaupun cikgu bukannya tahu pun kau gosok gigi ketipak kan. Okey. So itu jawapannya 115 173. Okey, so kita dah jelas dengan RG RG. Ada tak sesiapa yang tak jelas lagi dengan RG? Bagi tahu cikgu. Nanti kita boleh bincangkan apa yang awak tak faham, tak jelas. Kita boleh buat sama-sama, tak ada masalah. Okey, ada apa lagi tak? Ada yang tak faham? Cikgu yang RG Simpang Meranti tu yang mana? Kuil. Dekat sini. Kuil dekat atas kita. Kuil dekat atas kita. Nampak ni? Nampak tak? Cikgu bulatkan ni. Tak nampak cikgu. Tak nampak? Ni. Nampak ni kecil je Simpang Meranti kat tengah-tengah peta ni. Nampak ni kecil ni Ni. Nampak. Alright. Okay, cuba cari Okey, ingat lagi tak ciri fizikal bagi sebuah peta? Ciri fizikal tu yang macam mana? Semula je. Wah, bagus. Beramai-ramai. Ini kita suka ni. Ada respon. Okey. Ciri fizikal ialah ciri semula jadi. Okey, so dalam peta kita kena tentukan ciri fizikal, ciri budaya yang mana satu kita kena tentukan. Kalau kita salah, kalau terbalik
Naya, Nala, Karupan namanya. So awak dah salah lah kat situ kan. Susah lah. Okay. So kalau dalam peta, kita kena tentukan apakah dia ciri fizikal dan ciri budaya kan. Okay. Ciri fizikal, apa dia? Ciri fizikal ialah ciri yang semula jadi. Okey, kalau ciri budaya, Buatan manusia. Buatan manusia. Buatan manusia. ciri yang dibuat oleh manusia, yang buatan manusia, dibuat manusia. Okey, apa contoh ciri fizikal? Belukar. Belukar. Belukar, okey. Okey, contoh ciri fizikal. Belukar. Okey, lagi? Sungai. Sungai. Okey, sungai. Kita ikut colour. Senang kita ikut warna. Okey, warna belukar ataupun kita ikut hijau. Okey, hijau dulu sebab kita dah sebut belukar kan. Okey, belukar ada warna hijau kan. Hijau ada belukar. Okey, apa lagi yang warna hijau yang semula jadi? Rumput. Rumput. Ya, kita ada rumput. Okey, rumput. Okey, lagi kita ada apa? Hutan. 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 Ya, hutan. Bagus. Okey, kita dah ada hijau. Kita tengok sungai. Sungai kalau apa? Biru. Biru. Ya, kita ada biru. So, biru yang fizikal iaitu semula jadi hanyalah sungai. Ada lagi satu. Apa dia? Warna biru. Selain sungai. Tasik. 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 Pek. Lupa lah tu. Air terjun kalau dia sebahagian daripada sungai lah. Kan? Okay. So, kalau biru, kalau tasik, kita tak kira ia sebagai ciri, apa nama aku? Ciri fizikal. Tidak. Sebab apa? Dalam Malaysia, tasik adalah yang semula jadi kan? Semula jadi. Kita ada dua je. Tasik apa? Siapa tahu? Ni pengetahuan ni rasanya sekolah masa tingkatan tak ingat lah, 1 ke 2 gitu. Tasik? Tasik Kenyir. Tasik Siapa ingat? Salah. Tasik Kenyir, tasik buatan. Tasik mula huruf B. Tasik Bera. Tasik Bera. Ya, tasik Bera. Siapa cakap tu? Hazika Saya cikgu. Saya cikgu. Bagus-bagus. Okey, yang kedua tasik. Tasik apa? Tasik Bera, tasik mula huruf C. 5. Tasik Cini. Tasik Cini. Saya tak tahu. Ya, bagus. Tasik Cini. Hanya 2 ini saja tasik semula jadi. So, selain daripada itu, tasik apa? Selain daripada tasik-tasik yang awak tahu, dia termasuk dalam golongan apa? Tasik apa? Tergolong dalam tasik buatan. Tasik buatan. Okay. So, selain untuk warna biru yang ciri semula jadi, apa ya? Selain daripada sungai. Laut. Dia masing-masing ni. Laut ataupun kita panggil pantai. Itu adalah ciri fizikal warna biru. Okey, selain warna hijau, biru, coklat. Ada tak? Coklat apa ciri Kontur. fizikalnya? Kontur. Ya, kontur ataupun kita panggil apa? Bukit ataupun gunung. Alright. Okay, hijau, biru, coklat, merah ada tak? Merah adalah jalan raya, so tak sesuai.
untuk ciri fizikal kan. Hijau, biru, coklat, apa lagi dalam peta warnanya? Merah tidak, hitam pun tidak. Hitam dan merah adalah buatan manusia. So kita ada ciri fizikal yang itu je lah. So kalau katakan soalan tanya apakah ciri fizikal yang terdapat di kawasan tersebut. So ingat 3 colour saja. 3 colour saja iaitu apa? 3 colour saja untuk ciri fizikal. Hijau, biru dan coklat. Hijau mewakili apa tadi? Hijau mewakili hutan. Okey, bagus. Kemudian warna biru tadi apa? Sungai. Sungai. Sungai, laut dan pantai. Okey, coklat mewakili apa? Kontur, bukit dan gunung. So 3 benda ini mewakili ciri fizikal. So selain daripada itu, ia dipanggil ciri budaya, iaitu yang dibuat oleh manusia. Ya, kalau katakan soalan tanya, apakah kesan ataupun kesan apabila berlaku penerokaan secara berlebihan. Tak kisahlah penerokaan tu disebut sebagai pembalakan ke ataupun aktiviti pertanian kan. Sebab apa-apa pun kalau dia nak menggunakan kawasan mesti mereka akan menebang hutan. So maknanya ketiga-tiga ini, ciri fizikal ini akan terjejas. Awak kena ingat kalau katakan ada kesan, soalan tanya awak katakan ada pembalakan untuk membuat kawasan pertanian kan. So maknanya kawasan hijau dah tentu akan terjejas. So kita kata apa? Habitat flora dan fauna terjejas. Kemudian sungai. Dalam hutan kan ada sungai. So berlaku pencemaran sungai ataupun kita kata hidupan. Bila sungai dah tercemar maknanya hidupan akuatik akan terjejas jugalah sebab sungai tu dah bercampur dengan tani ataupun aktiviti pertanian pun ada menggunakan racun serangga kan. So racun serangga daripada aktiviti pertanian pun masuk ke dalam sungai boleh mengakibatkan kepupusan hidupan akuatik. So kita kaitkan dengan warna tadi kan. Okay, so maknanya sungai tadi dah tercemar. Kemudian kita tengok warna coklat pula. Kan warna coklat dikaitkan dengan bukit, gunung. So apabila berlaku penerokaan, tanah tu akan menjadi apa? Berlaku apa? Siapa ingat? Apa? Kisan. Ya, bagus Hazika Bukannya berlaku hazikah tapi berlaku hakisan. Berlaku hakisan, tanah runtuh, gelongsoran tanah dengan tanah runtuh tu sama kan. Berlaku hakisan dan juga tanah runtuh. Satu lagi, perubahan apa? Siapa ingat? Landscaper. Siapa ingat? Ya, saya tahu Erin dia suka perkataan perubahan landscape. Sebab dia memang jawapan dia perubahan landscape je. So bagus. Perubahan landscape. Perubahan landscape pun masuk dalam kawasan coklat lah. Sebab berlaku perubahan itu pada permukaan tanah. Gitu. So, bila kita ingat 3 color ni, awak boleh kaitkan dia dengan yang pertama apa? Ciri fizikal. Yang kedua kesan apabila berlaku penerokaan. Kan? So kita banyak kaitkan dengan 3 warna ini apabila kita menjawab soalan. Tolong biasakan bila kita jawab soalan ni kita gunakan warna ni. Okay? Alright. So itu daripada segi ciri fizikal dan juga ciri budaya. Okey, macam mana kita nak menentukan kawasan itu tanah rendah ke, tanah tinggi ke, macam mana kaedahnya? Okay, macam mana kaedahnya? Tengok dia punya budaya yang diwujudkan. Ya, kita tengok ciri
fizikal ataupun ciri budaya pada peta tersebut. Okey, sekarang ini kita tengok. Okey, dalam peta kita ini di manakah kawasan yang mempunyai kawasan tanah tinggi? Awak boleh tengok peta awak, boleh tengok peta saya boleh, tak ada masalah. Kena bagi dengan arah mata angin. Di mana? Timur laut. Timur laut. Ya, timur laut. Peta itu adalah kawasan tanah tinggi. Okey, kalau soalan tanya, di manakah kawasan tanah pamah dalam peta? Sebab tadi saya dah sebut tanah tinggi kan? Okey, sekarang cuba awak sebut di manakah kawasan tanah pamah di dalam peta? Kat mana? Barat laut. Barat laut. Barat laut. Okey, lagi? Timur. Tenggara. Timur. Tenggara. Tenggara. Okey, boleh tenggara. Ikut. Lagi di mana? Barat daya. Barat Di bahagian daya. tengah. Barat daya peta, tengah peta pun sama itu adalah kawasan-kawasan tanah pamah. Itu soalan dia. Okey, yang pertama. Dia mesti ada anak dia kan? Okey, soalan anak dia yang kedua. Buktikan bahawa barat daya itu merupakan kawasan tanah merupakan apa saya cakap tadi, kawasan tanah pamah. Kenapa? Apa agaknya? Nampak tak kawasan sawah padi? Nampak. Nampak. Kawasan sawah padi, boleh tak kita nak tanam dekat pinggir bukit? Tak boleh. Tak boleh. Sebab itu kita katakan kalau kita, soalan tanya apakah yang berikan bukti bahawa kawasan barat daya adalah kawasan tanah pamah. So awak kena cakap terdapat aktiviti pertanian iaitu sawah padi. Kerana apa? Ini ulasan kita lah kan. Kerana apa? Sebab padi boleh tak kita tanam dekat kawasan tanah tinggi? Tak boleh kerana padi perlukan air yang macam mana? Padi perlukan kawasan air yang bertakung. Okey, kemudian nampak tak garisan warna biru? TA tu nampak tak? Nampak. TA tu maksudnya apa? Ni nampak TA beta, TA utama kan? TA paya. Tu maksudnya apa? TA tu apa maksudnya? Tangki air. Tali air. Tangki air. Tali air. Tali air. So tali air ini maknanya perlu biasanya kita gunakan dalam kawasan pengairan padi. So kalau kata yang bukti pertama ialah terdapat kawasan sawah padi. Yang kedua terdapat tali air. Tali air. Kalau kat kawasan bukit ataupun kawasan gunung, boleh tak kita nak buat tali air? Tak boleh kot. Tak boleh. Sebab awak tengok tali air tu dibuat daripada kenama saya nak cakap bahasa tu dia macam longkang lah kan. Simen longkang tu. Tapi dia besar-besar lah. Besar sikit daripada longkang lah. Tapi dia tak macam pari lah kan. Okay, dia besar sikit daripada longkang. Tali air tu kena dibina secara lurus. Kalau katakan awak nak bina dekat kawasan pinggir bukit ataupun gunung, tak sesuai lah. Sebab pinggir bukit ataupun gunung tu dia berbentuk apa? Dia bercerun kan. Kemudian dia ada kontur kan. Kontur. Awak nak bina apa-apa pun mesti berteres. Kalau tidak memang awak tak boleh bina apa-apa. Jalan raya pun dia pun berliku-liku kan. Apatah lagi kalau kita nak buat sesuatu yang boleh mengalirkan air. Kalau awak buat berliku-liku memang mendak je lah kawasan tu kan. Tak ada tiada pengairan yang boleh berlaku. So apa bukti yang kedua tadi ialah
kita dapat tali air, tali air. Sebabnya tali air memang sangat sesuai kita bina di kawasan pertanian, lagipun dekat kawasan yang tanah pamah yang rata. Okey. So itu dia dua bukti yang menyatakan kawasan barat daya peta adalah kawasan tanah pamah. Okay. Itu dia dua buktinya. Okey. Okey, kita tengok arah aliran sungai. Arah aliran sungai. Okey, aliran macam mana kita nak tahu sungai kita tu mengalir ke arah mana? Sungai apa kita nak tengok ni? Sungai besar ni. Sungai Kemas. Sungai itu mengalir ke arah mana? Macam mana kita nak tahu? Tak tahu. Tak tahu. Macam mana kita tak tahu? Sebab mungkin dah lupa lah tu kan. Kita pun jawab soalan ni masa ni waktu nak periksa je. Okay. So kalau kata kita nak tahu arah aliran sungai, okay, kita kena tengok arah aliran sungai. So awak kena tengok sungai itu melebar ke arah mana? Sungai melebar ke arah mana? Okay, cuba awak tengok sungai tu arah mana dia melebar. Timur. 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 Ke tengah. Dia itu runcing Ke kan tu? tengah. Dia ke atas kan? Sungai tu dia dia melebar ke arah utara kan? Sebab kalau kita tengok dalam peta kan? Okey, dalam peta ni sekejap kita nak besarkan pun payah agak ni. Cikgu tukar skrin peta yang lain. Peta yang sama lah tapi dia besar sikit lah kan. Ni. Okay. Yang ni boleh magnify. Okey, nampak ni kan dia kecil. Dia bukan kecil, kita kata kurus lah. Kurus. Kemudian dia akan membesar sikit. Tapi dia tak jelas lah lebarnya tu. Tapi kita boleh perhatikan betul-betul lah. Kemudian dia akan melebar dekat utara kan. So sungai ini mengalir ke arah mana? Atas ni. Utara. Utara. Ke arah utara. Satu lagi. Apakah bukti yang menyatakan sungai itu mengalir ke arah mana? Kita tengok dia punya kelebaran dia. Kan. Sekejap Okey. Arah aliran sungai mengalir ke arah mana? So kita tengok yang mana dia melebar lah. Melebar tadi ke arah utara. Okey. Apakah buktinya? Sungai dia semakin melebar apabila dia menghampiri laut. Semakin lebar apabila menghampiri laut. Kerana apa? Sebab sungai memang akhirnya pergi ke laut ataupun ke pantai kan. Sungai memang akan semakin melebar apabila menghampiri laut. Okey, yang ketiga apa dia? Yang ketiga pula. Okey, ini buktinya lah kan. Okey, kemudian yang ketiga, sungai semakin apa? Sungai semakin berliku. Nampak? Dia semakin berliku. Kalau kita tengok awal-awal pada peta kita tu, pada peta kita akan tengok dia ada lurus sikit. Dekat bahagian timur tu kan. Dekat bahagian timur tu dia ada lurus sikit. Kan. Sini nampak ni. Dia lurus kan. Dia lurus kemudian dah mula berliku. Nampak ni. Macam ular kena balu kan. Nampak ni ke kanan, ke kiri, di manakah wajahmu. Kan. So ke kanan, ke kiri sampailah ke atas. Dia semakin berliku. So maknanya apabila sungai itu dah nak sampai ke laut, dia akan semakin
liku. Dia pening lah, pening kan. So dia dah sampai ke laut. So maknanya sungai kita itu akan mengalir ke arah laut. Dalam peta ini, sungai ini akan mengalir ke arah utara. So ingat ada dua, apabila sungai itu menghampiri laut, dia semakin lebar. Kemudian dia semakin berliku. Okey, macam mana kita nak buktikan? Mari kita tengok satu peta. Kalau awak nak cari boleh. Kita tengok maps.google.com. Okey. Kita ambil satu contoh sungai terpanjang di Malaysia. Okey, ingat lagi tak sungai terpanjang di Malaysia? Halang-halang kita jumpa peta Pontian dulu, pun boleh. Mari kita share. Mana dah Google Map saya? Apa dia tak keluar? Lepas ni subjek apa? Pendidikan Islam. Islam. Cikgu selalu masuk on time Okey, kita tengok sungai Pontian nampak? Ni buktinya. Sungai ini nampak dia lurus kan? Lurus. Nampak tak? Okey. Okey, sungai ini dia lurus. Lurus dekat Baik Masjid kan? Lurus sampailah dekat Taman Bahagia ni. Dah mula nampak? Dia semakin apa? Semakin berliku. Kemudian nampak ni. Berliku kemudian dia melebar, nampak sini. Lebar. Ini tak berapa lebar sangat ni. Dia kalau awak nak tengok dekat Pontian Besar. Sini. Kan? Okey. Nampak ni lurus lagi. Ni lurus sungai Pontian Besar kan? Lurus. Ni pun dah ada lebar sikit lah. Mungkin banyak hakisan kat sini. Kan? Kemudian dia lebar, dia lurus sampailah dekat menghampiri laut, nampak dia ada liku. Dia berliku kan? Liku kat sini dan dia semakin melebar. Nampak? Lebar ni jabatan yang tu. Jabatan dekat Pontian Besar tu. Nampak kan? Dia semakin melebar. So, bukti itu bukanlah dibuat-buat. Sebenarnya memang berlaku. So, macam saya cakap tadi, bukti bagi sungai itu apabila telah sampai ke bahagian hilir ialah dia semakin berliku dan semakin melebar. Okey, boleh ingat tak tu? Boleh ingat? Boleh. Hari ni kita ulang kaji. Ulang kaji. So, apa yang kita sentuh hari ni ialah yang pertama tadi kita sentuh RG ada 4 RG yang kita dah cuba cari, bearing tak sempat, apa. Okey. Kemudian kita sentuh ciri fizikal iaitu ciri semula jadi dan juga ciri budaya. Kita sentuh macam mana kita nak menentukan ciri fizikal melalui warna, warna. Kemudian arah aliran sungai dan apa lagi satu tadi kita sentuh pembuktian di mana kawasannya itu mempunyai kawasan tanah pamah. Okay, so nanti saya akan catat sikit mana yang awak dah ulang kaji pun awak boleh catat juga apa yang kita belajar hari ni. Okay, kemudian rasanya latihan nantilah saya siapkan dulu, nanti baru saya bagi kat awak boleh? Boleh cikgu. Alright. So rasanya itu saja untuk hari ini. Saya harap awak dapat banyak manfaat untuk kita punya pelajaran pada hari ini insya-Allah. Okay, so saya harap awak di rumah boleh ulang kaji untuk ujian kita pada yang akan mendatang ni lah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.